Untuk tajuk 7.2, gangguan kepada koordinasi badan. Di mana gangguan kepada koordinasi badan ni di mana badan boleh terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor. Salah satu faktor ialah pengambilan dadah di luar kawalan. Dadah merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron ni sel saraf dengan cara melambatkan pergerakan impuls, iaitu maklumat dihantari pada satu saraf-saraf itu di dalam sepanjang sistem saraf. Jadi dadah yang diambil tanpa kawalan bukan sahaja mengganggu koordinasi badan, malah akan menyebabkan ketagihan. So ketagihan tu kebergantungan hidup lah. Dan kita ada beberapa jenis dadah. Pertama ialah penenang, menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Jadi pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Jadi contoh ialah barbiturat dan juga alkohol. Itu adalah contoh dipanggil sebagai penenang. Ini dia. Jenis-jenis dadah perangsang, iaitu mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Dan kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Jadi contoh ialah antiformina dan juga metavitamin. Jadi ini adalah antara ubat-ubat yang dipanggil sebagai ubat perangsang, ubat pula dadah. Okey. Jenis dadah yang dipanggil sebagai inhalant yang ketiga, iaitu bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan, menyebabkan halusinasi, merosakkan otak, paru dan ginjal. Bahaya ni. Dan contoh ialah pelarut dan juga bahan gas. Jenis yang keempat disebut sebagai hallucinogen. Dadah jenis ini adalah mengubah laluan impuls di dalam otak. Jadi otak terganggu, menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi pandangan, menjejaskan koordinasi otot, menyebabkan waktu berjalan pun tak berapa betul, menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Jadi dia halusinasi. Contoh ialah ketamin dan juga LSD, atau yang dipanggil sebagai diethyl amida acid lysergic, LSD. Okey. Kemudian kita ada tajuk tentang penyalahgunaan dadah. Apa maksud penyalahgunaan dadah? Menyebabkan ketagihan dan penagih akan mengalami simptom penarikan jika tidak mengambil dadah. Jadi maksudnya dia tak yakin kalau tak guna dadah. Antara simptomnya ialah apa? Menggigil, loya, resah dan juga sedih. Seperti yang ini dipanggil sebagai gian. Jadi dadah ni kesannya kepada sistem saraf, sama ada merangsang, jadi menyebabkan jantung berdegup dengan kadar yang tinggi, pernafasan dengan tinggi, dan kesannya ialah lebih bertenaga, aktif dan perasaan tidak menentu dan ganas. Kemudian yang lain pula boleh menyebabkan apa? Gangguan persepsi, halusinasi dan juga ilusi. Yang seterusnya ialah melambatkan apa? Degupan jantung, kadar pernafasan dan juga tekanan. Jadi ada pro and kontra ni. Kemudian lambat bergerak balas terhadap rangsangan, mengantuk dan juga koordinasi otot yang lemah. Jadi dia tengah, dipanggil apa tu? Dia kalau tengah perlukan dadah kan. Kesan penyalahgunaan dadah dan juga alkohol kepada koordinasi badan. Ketidakseimbangan hormon. Badan akan mengalami gangguan koordinasi, badan terdedah kepada bahaya dan kecederaan, tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku perkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitary. Otak, dadah ni lebih kepada mengganggu otak. Kemudian perkembangan seks sekunder akan terbantu jika hormon estrogen dan juga testosteron gagal berfungsi secara normal akibat pengambilan dadah. Kemudian gejala ketidakseimbangan hormon dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal dan juga mental pengidap seperti badan terlalu besar atau tinggi, terlalu kurus, murung dan juga kurang daya ingatan. Jadi dadah merupakan salah satu daripada bahan yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon.